kami dikejutkan dengan bunyi deru angin yang datang dari arah belakang surau. Rempuhan angin membuat kami, saya, Tajuddin, Datuk dan Pak Habib, hampir terjatuh. Sentuhan angin yang kencang itu tidak dirasai oleh pasangan suami isteri kerana mereka tidak berdiri. Sejadah yang menutup sebahagian dari tubuh pengikut Syafi'i yang terbaring di kiri dan kanannya ditebangkan oleh angin hingga tersangkut di ranting pokok rambutan. Sungguh aneh, sejadah yang menutup muka Syafi'i tidak berubah. Bila angin kencang berhenti, orang di kiri kanan Syafi'i berubah tempat, berada di muka pintu surau, duduk di situ sambil merenung sejadah yang tersangkut di dahan rambutan. Tiada seorang pun sedar bagaimana mereka berdua boleh berada di pintu surau. Lihat Syafi'i, kata Tajuddin. Semua biji mata tertumpu ke arah Syafi'i. Sejadah yang menutup mukanya bergerak sendiri lalu terletak atas tanah. Macam ada tangan tersembunyi yang melakukannya. Dada Syafi'i nampak berombak, menandakan dia sudah mula bernafas. Perkara ini tidak berlanjutan lama. Dada Syafi'i tidak bergerak kembali. Nafasnya terhenti dengan serta-merta. Pada saat itu terlihat seperti ada pantulan cahaya atau berbayang nipis berkaca keluar dari tubuh Syafi'i. Dedaun kering yang ada dekatnya bergerak-gerak macam dipijak sesuatu. Ada kesan telapak kaki yang cukup besar dengan bentuknya menyerupai kaki manusia, mempunyai 3 jari. Kesan telapak kaki itu hanya dapat dilihat dalam waktu yang amat singkat sekali. Kemudian hilang tanpa meninggalkan sebarang kesan. Cuma yang kedengaran bunyi orang memijak ranting kering hingga patah. Terdengar bunyi daun tingkap dan pintu surau dihempas dengan kuat. Sekeping daun tingkap terkopak. 2 pengikut Syafi'i di muka pintu surau tidak terusik dengan kejadian yang berlaku. Sekejap lagi semuanya selesai, ujar Datuk dengan penuh keyakinan sambil merenung muka Pak Habib. Pandangan itu beralih pula kepada pasangan suami isteri yang masih tidak berganjak dari menatap Syafi'i. Kerja-kerja begini mesti banyak sabar. Secara spontan Pak Habib bersuara. Datuk angguk kepala sambil tersenyum. Dengan mengejut saya menoleh ke arah pasangan suami isteri. Tubuh Syafi'i mula bergerak-gerak. Batuknya tidak kedengaran lagi. Digantikan dengan suara mengerang, bagaikan orang yang sedang menanggung rasa sakit yang amat sangat. Jari jemari pasangan suami isteri itu terus berlari memicit tubuh Syafi'i. Sesungguhnya, saya amat terharu dengan apa yang ditunjukkan oleh pasangan suami isteri itu terhadap anak tunggal mereka. Saya kira Tajuddin juga mengalami perasaan yang sama seperti saya. Kerana jemu melihat pandangan yang sama, sepasang mata saya alihkan ke angkasa. Awan kelihatan bersih, beberapa ekor burung terbang bebas di angkasa raya. Ada tanda-tanda yang baik nampaknya, kata Datuk pada Pak Habib. Reaksi dari Pak Habib macam selalu juga, dia mengangguk dan diakhiri dengan puji-pujian pada Allah yang Maha Besar. Datuk menerima reaksi itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Syafi'i mengerang. Kemudian Syafi'i cuba sedaya upaya mengalihkan kedudukan badannya ke kanan. Usaha itu gagal. Dia kembali terlentang menadap langit. Kaki kanannya bergerak-gerak. 2-3 kali cuba membuka kelopak matanya. Beberapa helai bulu keningnya gugur sendiri. Dia anak kita, biar apa yang terjadi kita tunggu dia di sini. Saya sanggup mati kering dari meninggalkannya. Si suami memberikan sebuah ikrar pada istrinya. Sama-samalah kita bang, jawab si isteri. Mendengar ikrar pasangan suami isteri itu, saya menarik nafas panjang sambil merenung ke arah Tajuddin. Secara mendadak saja Tajuddin menggeleng-gelengkan kepala. Dari gerak-gerinya itu, saya membuat kesimpulan yang Tajuddin juga turut mendengar apa yang dikatakan oleh pasangan suami isteri tersebut. Si isteri merapatkan mulutnya ke telinga Syafi'i. Syafi'i, ni emak, katanya. Syafi'i tidak memberikan sebarang tindak balas. Manakala si suami terus memicit seluruh tubuh Syafi'i. Mulutnya nampak bergerak-gerak macam ada sesuatu yang dikatakannya. Malangnya suara si suami tidak dapat didengar. Syafi'i, buka mata tengok emak, rayu si isteri. Macam tadi juga, Syafi'i tidak memberikan sebarang reaksi. Terus terbujuk kaku, sekali-sekala mengerang seperti kesakitan. Si suami tidak berhenti dari memicit anak kesayangannya. 2 orang pengikut setia Syafi'i masih lagi berada di pintu surau. Masih merenung sejadah yang tersangkut dan terbuai-buai di dahan rambutan di main angin. Saya berganjak dulu,
Pendek suara Datuk. Dia berubah tempat, menjarakkan dirinya dengan Pak Habib. Berdiri di kawasan tanah yang berbonggol tidak ditumbuhi sehelai rumput pun. Kedudukannya berada di tengah-tengah antara surau dan kami. Apa dia nak buat di situ? Tanya saya pada Tajudin. Entah, balas Tajudin pendek. Semuanya kerja pelik dan gila, lanjut saya. Pak Habib beri isyarat, menyuruh saya diam. Apa yang boleh saya lakukan ialah menarik nafas dalam-dalam sebagai tanda kecewa. Sepasang mata kembali menyorot ke arah sepasang suami isteri. Saya lihat si isteri sedang menggosok-gosok kepala Syafi'i. Sesekali menyapu mukanya dengan telapak tangan. Manakala si suami terus memicit-micit bahagian sendi leher Syafi'i. Dari situ bergerak hingga ke telapak kaki. Dalam suasana yang serba mencengkam itu, tiba-tiba si isteri menangis terseduh seketika. Rupa-rupanya Syafi'i mula menyebut nama emaknya berkali-kali dan terus duduk. Syafi'i dan ibunya berpelukan. Sementara ayahnya tertunduk pilu. Pak Habib mula mendekati mereka. Tetapi, melarang saya dan Tajudin mengikutnya. Tindakan Pak Habib itu memang tidak disenangi oleh pasangan suami isteri tersebut. Mungkin mereka beranggapan perbuatan itu mencampuri urusan keluarga mereka yang mula mahu berputik segar. Bersedia, suara jeritan Datuk yang lantang membuat kami semua merenung ke arahnya. Dua orang pengikut setia Syafi'i yang duduk di muka pintu surau bertindak pantas. Tiada siapa yang sedar dan melihat bagaimana mereka menjatuhkan Datuk di kawasan tanah yang berbonggol. Datuk tertiarap di situ. Secepat kilat pula kedua-dua lelaki itu berlari ke arah kami dengan sepotong kayu di tangan masing-masing. Saat mereka menerkam, terhambur kata-kata yang sukar difahami. Apa yang pasti, wajah mereka penuh dengan api kemarahan. Tajudin, Tama, lindungi Syafi'i dan orang tuanya. Pak Habib mengeluarkan arahan. Merasakan kurang senang dengan arahan tersebut, bahu Tajudin saya singgung dengan maksud supaya dia bertanya. Tajudin gelengkan kepala. Kenapa? Ada apa Pak Habib? Saya memberanikan diri. Ikut saja kata saya. Sebaik saja Pak Habib berkata begitu, dia terus menuju ke arah dua lelaki yang meluru ke arahnya. Dengan tenang Pak Habib mendepangkan kedua belah tangannya untuk menghalang dua lelaki itu menghampiri Syafi'i dan orang tuanya. Perbuatan Pak Habib tidak menakutkan kedua-dua lelaki berkenaan. Dengan wajah marah, penuh rasa geram beserta dengan sepotong kayu di tangan masing-masing. Mereka terus menerpa ke arah Pak Habib sambil mencuba menghayunkan kayu ke tubuh Pak Habib. Andainya, mereka menghayun kayu serentak dan tepat pada sasarannya, sudah pasti Pak Habib yang berdarah campuran Arab Melayu lembek. Terkulai dengan tulang temulangnya patah remuk. Allahu Akbar, suara tempikan Pak Habib menguasai suasana sekitar. Serentak dengan tempikan itu, Pak Habib hentakkan sepasang tumit kakinya ke bumi. Dua lelaki pengikut setia Syafi'i terhenti dan jatuh terlentang, bagaikan ada tenaga gaib yang menolak mereka dari depan. Kayu di tangan mereka terpelanting jatuh. Sebelum kedua-duanya sempat bangun, Pak Habib menerkam mereka. Datuk yang berada di kawasan tanah bonggol segera menerpa dari arah belakang. Dalam keadaan yang kelam kabut itu, semua pergerakan berlaku dengan pantas sekali. Tetapi, saya dapat melihat antara Pak Habib dengan Datuk. Ternyata Datuk bertindak cukup agresif sekali. Dia melepaskan hentakan siku kiri ke pangkal bahu kanan kedua-dua lelaki itu. Kemudian Pak Habib dan Datuk segera mengkilas tangan kedua-dua lelaki tersebut ke belakang. Mereka tidak melawan langsung. Dengan ibu jari kiri Datuk tekan pangkal leher lelaki dalam tangannya. Lepas itu lelaki di tangan Pak Habib pula dikerjakannya. Lepaskan mereka, kata Datuk. Tak berbahaya pada kita, Pak Habib ragu-ragu. Insya Allah tak apa-apa, jawab Datuk. Kedua-dua lelaki itu dilepaskan, mereka kelihatan amat lemah sekali. Wajah yang tadi geram, bertukar menjadi wajah orang bodoh dan dungu. Sungguh melucukan, meskipun mereka dibebaskan, kedua-dua lelaki itu tidak mahu pergi ke mana-mana. Mereka asyik berlega-lega di sekeliling Datuk dan Pak Habib saja. Kenapa mereka jadi macam ini? Pak Habib bertanya. Dengan izin Allah, saya berjaya menguncikan pergerakan tubuh dan akal fikiran mereka. Ini berbahaya, kenapa tidak dihalau saja mereka dari sini? Tanya Pak Habib lagi. Sabar dulu. Banyak rahsia yang boleh kita korek dari mereka,
Jelas Datuk. Apa yang mesti kita buat seterusnya? Gairah sekali Pak Habib bertanya. Kita kena bertindak pantas sebelum hati dan perasaan mereka dikuasai iblis semula. Cakaplah, apa yang disuruh saya buat? Pak Habib nampak tak sabar. Dia mahu menamatkan suasana yang dihadapinya dengan segera. Sedangkan Datuk berpendapat biar lambat asalkan akar umbi dari kejadian ini dapat dicantas terus, supaya tidak mengganggu gugat orang lain di masa mendatang. Cakaplah, apa yang mesti saya buat seterusnya? Pak Habib terus mendesak. Sebelum kita uruskan mereka berdua, kita pulihkan Syafi'i terlebih dahulu. Biar dia kembali ke alam nyata. Sahabat hafal surah Yasin, kita baca bersama dalam hati semasa kita membetulkan pergerakan darahnya. Caranya, saya tak tahu. Mendengar kata-kata itu Datuk senyum. Muka Pak Habib direnungkan seketika. Kemudian mereka berbalas senyum. Baik, saya menurut saja, kata Pak Habib. Kalau begitu, ikut apa saya buat. Datuk renung biji mata Pak Habib.